Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Selamat kembali ke channel Cikgu Arma Yusof. Okey, so kali ni kita nak sambung bahagian yang ketiga untuk kesan daya, iaitu tajuknya adalah momen daya. Okey, apa itu momen daya? Okey, katalah kita ada pintu Jadi pintu akan bertindak sebagai palang yang berputar pada satu titik tetap. So kat mana pintu berputar? Dekat engsel dia. Dekat engsel pintu. So itu adalah titik tetap untuk putaran dia. Jadi bila kita tarik dia ataupun kita tolak dia, dia akan bergerak dalam bentuk putaran. Kesan putaran itulah yang kita panggil sebagai momen daya. Okey, boleh? Okey, momen daya ada dua faktor yang mempengaruhi dia, iaitu yang pertama, daya yang digunakan. Berapa banyak daya yang kita guna. Dan yang kedua adalah jarak tegak dari fulcrum ke daya. Okey, jarak tegak dari fulcrum ke daya. Macam mana tu? Okey, katalah ini engsel. Tadi cikgu sebut engsel kan? Kemudian daya dia adalah pada pemegang pintu. Okey, so jarak tegak dia bukan macam ni. Okey, jarak tegak dia adalah jarak 90 darjah. Okey, so ini adalah jarak tegak daripada daya ke fulcrum. Okey. Baik, seterusnya kita nak tengok arah momen daya. Arah momen daya ada dua. Sama ada ikut arah jam. Macam kita nak ketatkan nut ni kan, kita akan tarik dia ke bawah ikut arah jam. Ataupun kita nak longgarkan dia, kita akan tolak dia ke atas. So, itu adalah lawan arah jam. Okey, seterusnya macam mana kita nak kira momen daya? Berapa momen daya kita? Okey, caranya adalah momen daya sama dengan daya darab jarak tegak dari fulcrum ke daya. Okey, so dua faktor tadi daya darab dengan jarak daya ke fulcrum ataupun fulcrum ke daya. Okey, so sekarang kat sini momen daya sama dengan daya darab jarak tegak fulcrum ke daya. Okey, daya dia berapa? Daya dia 50 Newton. Okey, jarak fulcrum ke daya, fulcrum kat sini, daya kat sini, jaraknya adalah 0.2 meter. Okey, so kita darab sahaja. Okey, 50 darab 0.2 kita dapat 10 Newton meter. Okey, Newton meter. So ini adalah unit daya Newton meter. Okey, so senang sahaja nak kira momen daya, darab sahaja. Okey, seterusnya momen daya akan bertambah sekiranya daya yang digunakan lebih besar. Okey, so momen daya ni dia boleh membantu memudahkan kerja kita. Okey, cara dia adalah kita kena bagi momen daya tu besar. Okey, cara yang pertama, nak bagi momen daya besar, kita kena gunakan daya yang lebih besar. Tapi macam mana kalau kita tak nak guna daya yang besar? Kita nak guna daya yang kecil sahaja. Senang sikit nak buat kerja kan? Maka kita kena tambahkan jarak tegak dari fulcrum ke daya. Okey, contoh yang ini. Okey, yang pertama ni kedudukan daya dekat tengah. Yang kedua, kedudukan daya dekat hujung. Okey, so yang ini momen daya sama dengan daya darab jarak tegak dari fulcrum ke daya. Okey, cikgu tulis ringkasan macam ni, kamu faham tapi nanti kamu tulis yang penuh. Okey, daya dia berapa? Daya dia adalah 10 Newton. Jarak dari fulcrum ke daya 0.1 meter. Okey, so bila kita darab 10 darab 0.1, kita akan dapat 1 Newton meter. Okey, yang ini pula. Momen daya sama dengan daya darab jarak fulcrum ke daya. Okey, so dayanya berapa? Dayanya adalah 10 Newton. Okey, so jarak dari fulcrum ke daya pula, okey, jarak dia sekarang ni 0.2 meter. Okey, 10 darab 0.2 kita dapat
2 Newton meter. Okay. So kita dapati yang ini momen daya dia lebih besar. Okay. Macam kamulah, kamu nak ketatkan nut kan. Kamu akan pegang kat mana? Okay. Nut dekat hujung. Adakah kamu akan pegang dekat tengah ataupun dekat hujung yang paling jauh? Lagi hujung kita pegang, lagi senang kita nak gerakkan dia. Betul tak? Okay. Kita tengok contoh seterusnya. Kita nak buka pintu. Okay. Kalau kita tengok kenapa tombol pintu ataupun pemegang pintu ni dia dipasang pada jarak yang paling jauh dengan engsel. Kenapa dia tak pasang dekat je dengan engsel? Sebab kita nak tambahkan momen daya. Okay. Makin besar momen daya, maka makin senanglah untuk kita buat kerja. Okay. Jadi kita akan gunakan daya yang kecil sahaja. Okay. Seterusnya, cikgu bagi contoh lagi. Stapler. Okay, stapler fulcrum dia kat mana? Fulcrum dia dekat bahagian hujung belakang ni kan? Okay, fulcrum. So, agak-agaknya kat mana kedudukan daya yang paling mudah untuk kita tekan stapler ni? Adakah dekat bahagian A ni, ataupun kita tekan dekat bahagian B ni, ataupun kita tekan dekat bahagian C? Yes, mestilah paling mudah dekat C. So, kenapa dekat C tu daya dia paling kecil kita nak guna? Sebab jarak dia, okay, jarak tegak daya ke fulcrum paling jauh. Okay, so makin jauh jarak tegak fulcrum ke daya, maka makin besarlah momen daya. Bila momen daya makin besar, makin mudahlah kita nak buat kerja, okay? Ataupun makin kecil lah daya yang kita perlukan. Okay, kita tengok yang ini prinsip momen pada tuas. Momen yang dihasilkan oleh daya adalah sama dengan momen yang dihasilkan oleh beban. Ini menyebabkan palang menjadi seimbang. Okay, so rumus dia beban darab jarak jarak fulcrum dari beban sama dengan daya darab jarak daya dari fulcrum. Okay, kita tengok kat sini. Okey, kita tengok latihan dulu. Latihan 1. Siapa yang menggunakan daya yang lebih kecil untuk mengibarkan bendera? Murid A ataupun murid B? Perhatikan betul-betul So sekarang beban dia apa? Beban dia adalah bendera. Okey. Daya dia dekat mana? Daya dia adalah pada tangan yang di tengah. Tangan yang bawah akan jadi fulcrum. Okay, so kalau kita tengok yang ini, jarak tegak daya ke fulcrum adalah kecil. Maka momen daya dia pun kecil. Yang ini pula, jarak tegak daripada fulcrum ke daya lebih besar. Maka momen daya dia pun lebih besar. Okay, bila momen daya dia lebih besar, jadi daya yang kita nak gunakan pun kecil je lah. Boleh? Okay, seterusnya. Seorang lelaki cuba menggerakkan batu besar berjisim 1000 Newton. Ni batu ni 1000 Newton. Okey. Hitungkan magnitude daya yang diperlukan untuk menggerakkan batu besar. Okey. Kat sini ada kesilapan sikit ni. Berjisim. Okey. Berjisim kat sini sepatutnya berat. Okey, berat Kalau Newton, berat. Okey, kalau jisim dia mesti kilogram. Okey, boleh? Okey. Berjisim tadi kita tukar kepada berat. Seorang lelaki cuba menggerakkan batu besar yang mempunyai berat 1000 Newton. Okey, hitungkan magnitude daya yang diperlukan untuk menggerakkan batu besar. Okey, so berbalik kepada yang tadi. Beban darab jarak beban dari fulcrum. Okey. Sama dengan daya darab jarak daya dari fulcrum. Okey. Momen untuk beban adalah sama dengan momen untuk daya. Okey, so beban dia berapa? Beban dia 1000 Newton. Okey. Jarak beban dari fulcrum. Ini fulcrum, ini beban. Jarak dia 0.5 meter. Okey, jarak tegak jarak tegak. Okey, daya darab jarak tegak daya dari fulcrum. So, daya yang kita nak cari.
Okey. Jarak daya dari fulcrum, daya ke fulcrum adalah 2 meter. So, macam mana nak cari daya? Okey, kita nak daya sahaja. Jadi, yang 2 meter ni kita bawa ke sebelah sana. Kat sini darab, bawa sebelah sana dia jadi bahagi. 1000 Newton darab 0.5 meter bahagi dengan 2 meter. Meter dengan meter kita boleh padamkan. Okey, so kita kira. 1000 darab 0.5 bahagi 2. Okay, so kita dapatlah jawapannya. Okay, daya adalah 250 Newton. Okay, boleh? Okay, so itu sahaja untuk memendaya. Semoga bermanfaat untuk kamu semua. Jumpa lagi di bahagian yang keempat dan seterusnya. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.